Hello. So today we're going to see Easter. Hari ni kita akan tengok Easter, alright. Jadi sebelum kita masuk Easter, cikgu nak buat ulang kaji lah, dua benda ulang kaji. Yang pertama, alkohol dan juga asid karboksilik, alcohol and carboxylic acid. So seperti mana kita dah belajar pada bulan 2 hari tu, kita dah belajar tentang alkohol dan kita dah belajar tentang karboksilik, asid karboksilik. So seperti kita sedia maklum, untuk kita menyediakan asid karboksilik, kita memerlukan alkohol, kita memerlukan ejen pengoksidaan, oxidizing agent yang dikenali sebagai kalium dikromat, larutan kalium dikromat berasid. In English we call that potassium dichromate solution. And then kita perlukan asid sulfuric, ya, dan kita buat dalam pembakaran reflux, heating under reflux, ya. Pastikan kamu tahu itu ialah asid sulfuric, bukan asid sulfuric pekat, asid sulfuric sahaja. So bila kita dah belajar alkohol dan juga karboksilik, kita akan belajar ke Easter. Okey, sebelum kita masuk Easter, apa itu Easter? Easter ni didapati daripada alkohol campur dengan asid karboksilik. Kita akan dapat Easter tambah dengan air. Okay, in English, alcohol plus with carboxylic acid, you get Easter and water. Alright, so I hope you understand. Okay, next. So please focus here. This is the general formula: CnH2n plus 1 COO CmH2n plus 1. Okay, jangan keliru. And then kumpulan berfungsi, the functional group ialah carboxylate group, and then in bahasa Melayu kita panggil kumpulan karboksilat. Alright, kenapa ada dua? Sebab dalam Easter kita ada alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, contoh cikgu tunjuk. Contoh cikgu ambil butanol campur dengan asid etanoik. Okey, apa cikgu akan dapat? Cikgu akan dapat Easter, cikgu akan dapat air. Okey, apa nama Easter ni? Okey, cikgu ajar, dengar sini. So, selalu ingat, kena buat dia punya formula dia, chemical formula dia. So butanol C4H9OH plus asid etanoik CH3COOH. Alright. Okey, macam mana nak buat? Ingat. Daripada asid kita ambil OH. Daripada alkohol kita ambil H. Kita buang. Okay? Are you okay? Alright. Sekarang ni daripada alkohol buang H, daripada asid kita buang OH. So macam mana nak tulis? Pastikan tulis asid dahulu, ya. CH3CO. Okay, ni settle. Sekarang ni pula. Jadi ada O sini kan, tulis sini O. And then sambung C4H9. O ni ialah ini, alkohol. Jadi ini semua alkohol punya. Ini semua alkohol. So macam mana nak bagi nama dia? How to name it? Masa nak nama, kita kena bagi nama alkohol dulu. So apa nama alkohol? Butanol. Jadi dalam bahasa Inggeris kita buat butil. Alkohol akan jadi butil. Manakala yang asid kita adalah asid etanoik, kita akan jadi butil etanoat. In English kita panggil butil etanoat. Ada jarak sikit lah, jarakkan dia dua nama. So ini daripada alkohol, ini daripada
Asid etanoik. Ada ATE. AT kalau bahasa Melayu. Okey, saya tunjuk satu lagi. Saya tunjuk satu lagi Alright. Kita ambil alkohol. Kita ambil C6H13OH. Ini alkohol apa ni? Ini ialah apa ni? Ini ialah hexanol. Hexanol tambah dengan asid propanoik. Alright. Okey, asid propanoik macam mana? Asid propanoik macam ni. C2H5COOH. Alright. So macam mana nak buat? Kita ambil balik, buang OH daripada asid, buang H daripada alkohol. Kita tulis asid dulu. C2H5CO. Dah. O ni turunkan O ni sebagai tengah-tengah. O C6H13. So apa nama dia? Ini apa tadi? Hexanol kan? Jadi kita buat hexyl. Hexyl ni apa kita panggil? Ini ialah propanoat. Propanoik kan? Jadi propanoat. Propanoat. Right? Kalau English pula, English dia akan jadi macam mana nak tahu? Alkohol ni nama dia hexyl. Hexyl propanoat. OADE. Alright? Okay, now macam mana nak tahu? Kita tulis satu ester. Kita tulis satu ester Okay, C2H5COO C3H7. Okay, ini adalah satu ester. Macam mana kita nak bahagikan dia kepada alkohol dan bahagikan dia kepada asid karboksilik? Okay, yang pertama, ambil pensel kamu buat satu sempadan macam ini. Antara O ni. Antara O2 ni. Okay. Jadi ini ialah alkohol. Sebelah kanan alkohol, sebelah sini ialah asid. Jadi apa nama alkohol ni? Skala C3, propanol. Propanol. Yang ini apa nama dia? Kalau ada ini ada dua. Jangan kamu cakap ini ialah asid etanoik. Salah. Sebab ada berapa C? Ada 3 C. Jadi nama dia ialah asid propanoik. Jadi nama dia apa? Nama ester ni apa? Nama ester ni apa? Propil propanoat. Kamu faham? Okey? Alright. Jadi itu sahaja. Cikgu nak ajar satu lagi. Cikgu nak sebelum cikgu habiskan, cikgu nak ajar satu, iaitu propil etanoat. Jom kita buat ni. Okey. Macam mana kita boleh dapat propil etanoat? Nama ester ini ialah ester propil etanoat. Macam mana kita nak buat dia punya persamaan dia? Okey. Yang pertama, propil ni ialah alkohol. Ini ialah asid. Jadi propanol C3H7OH, etanoic acid CH3COOH. Asid etanoik kan ada dua. Kenapa saya tulis satu? Saya dah cakap hari tu C ni ada satu lagi sini, nampak tak? So dua Jadi macam mana kita nak buat? Very simple. Asid buang OH, alkohol buang H. Jadi kita akan nak tulis asid dulu. CH3CO, alkohol punya O, and then sambung C3H7. Jadi nama dia ialah, macam mana nak tahu nama dia? Buat divider sini. Ini alkohol kan? Propil etanoat. Okay? Alright. Ini yang kedua. Okay, next. Saya nak bagi tahu
macam mana nak buat cara menghasilkan ester. Very simple, cikgu dah ajar. Kita kena ada alkohol, kita kena ada asid karboksilik, alright, and then kita kena ada satu catalyst ataupun mangkin. Mangkin yang kita akan gunakan ialah mangkin sulfuric acid sulfuric pekat. In English we call it concentrated sulfuric acid. Alright, concentrated. Ini dia beza dia antara ester dan juga karboksilik. Dalam karboksilik, kita menghasilkan karboksilik dengan menggunakan alkohol, ejen pengoksidan iaitu larutan kalium manganat 7 dengan asid sulfurik. Tapi untuk ester, kita masukkan alkohol, kita masukkan asid karboksilik, dan kita masukkan asid sulfurik pekat. Alright? Okay. Dan kita akan dapat ester campur dengan air. Mana dapat air ni? Kan tadi saya cakap, asid buang OH, alkohol buang H. Betul? Jadi bila kita dapat ni, kita dapat air. Okay? Alright. Next. Ini cara penyediaan. Yang ketiga, cikgu nak ajar physical. Sifat physical ester. Ini penting. So, ajar kamu ada 4 benda kan? Dalam tajuk alkana, alkin dan juga alkohol karboksilik ada 4 benda. Yang pertama, saya ajar kamu takar lebur, takar didih, ketumpatan, ketelarutan, kekonduksian. Betul tak? Betul. Ambil sahaja ni, tapi untuk ester dia berbeza sikit. Yang pertama, kamu kena hafal ni. Yang pertama, ketumpatan dia, ya. Kurang tumpat berbanding air. In English, less dense than water. It means kalau ada air, ada ester berada dekat atas, lapisan atas. Sebab dia kurang tumpat. Ester kurang tumpat berbanding dengan air. Nombor 2, dia berbau, in English we call that fragrant, very good smell lah. Fragrant smell ataupun berbau harum, bau-bau buah-buahan ester ni. Yang ketiga, tidak larut dalam air. Ini kena penting. Tidak larut dalam air. Dia tidak larut dalam air. Alkohol larut dalam air kerana ada kumpulan hidroksil. Tetapi apabila bilangan atom karbon meningkat, dia tidak larut dalam air. Asid karboksilik, dia larut dalam air kerana wujudnya kumpulan hidroksil. Tetapi apabila bilangan atom karbon meningkat, dia tidak larut di dalam air. Itu bagi alkohol dan asid karboksilik. Bagi ester, dia memang tidak larut dalam air sebab tiada kewujudan kumpulan hidroksil. Dan yang keempat ialah dia tidak berwarna. Maksudnya colorless. Ini penting. Please understand this. Alright? Next. Untuk sifat fizikal, ester tak ada sifat fizikal dia. Like dia bertindak balas dengan siapa, tak ada. So very easy. Ester sangat senang. Okay? Alright, next. Last one. Cikgu nak buat satu map sebelum kita habiskan sesi pada video ni. Cikgu nak ajar last one, iaitu satu map, iaitu map ini. Cuba kamu tengok map ni, sebuah dalam bahasa Inggeris. Ethane, ethanol, ethanoic acid, and then we have here satu benda. Cikgu tak bagi tahu sekarang lah. Nanti cikgu ajar kamu. Alright? Okay. Cuba kamu tengok sini. Daripada ethane boleh tak pergi ke ethene? Tak boleh. Betul tak? Tapi dari ethene boleh pergi ke ethane. Apa nama, what is the name of the reaction? The reaction will be
hydrogenation. Am I right? Hydrogenation ataupun dalam hydrogenation. Ini bahasa Melayu kita panggil penghidrogenan. Dengan syarat 180 darjah Celsius ataupun kita perlukan nikel ataupun platinum, nikel ataupun platinum sebagai mangkin. Right? Dari sini ke sini. Okey. Dari etin boleh pergi etanol? Boleh tak pergi? Boleh pergi. Apa dia? Etin pergi ke etanol, kita panggil hydration. Kita tambah air, hydration. Kita tambah air, hydration. Dengan syarat kita letak asid fosforik 300 Celsius 60 atm. Alright? Dari etanol boleh pergi etin tak? Boleh juga. Apa kita panggil? Dehydration. Oh, we call that pendehydratan. Kita buang air. Apa kita perlu buat? Kita perlukan aluminium oxide. Kita perlukan aluminium oxide, iaitu serpihan porselin untuk kita dapatkan etin. Next. Etanol boleh pergi ke asid etanoik? Memang boleh. Kita panggil dia oxidation. Oxidation. Apa kita perlukan? Saya dah cakap hari tu, we need alcohol plus kita perlukan apa? Kita perlukan K2Cr2O7 ataupun kita boleh guna ni KMNO4, acidified potassium manganate 7 and acidified potassium dichromate 6. Right? Dan tambah dengan acid sulfuric. Just say sulfuric acid. Tak tahu pekat. Just say acid sulfuric. So kita dapat ini. Now, sekarang ni ini dua campur boleh dapat ini. Kita panggil ini sebagai esterification. Esterification. In bahasa Melayu kita panggil pengisteran. Apa kita perlukan? Kita perlukan alkohol, kita perlukan asid dan kita perlukan acid sulfuric, concentrated sulfuric acid. Betul? And then kita dapatlah ester. Apa nama ester ni? Cuba teka etanol dan etanoik. Kita akan dapat etil etanoat. Formula dia apa? Cuba teka apa formula etanoat. C2H, no, not C2. Kalau C2 dia dah pergi ke propanoat kan? CH3CO alkohol, O C2H5. CH3CO C2H5. Cuba kamu buat ini. Cikgu akan bagi latihan dalam dalam grup WhatsApp nanti. Cikgu akan bagi ke rumah kamu cuba buat. Alright? Kalau apa-apa persoalan, ada persoalan yang wujud, kita akan bertemu dalam Google Meet dan cikgu akan bagi kod dia dan kita akan berbincang dalam Google Meet sebentar lagi. Alright? Thank you very much. Terima kasih.